Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan berbincang topik bersempena dengan sambutan bulan sambutan Hari Sudunia pada 3 Disember baru ini. Ya. Jadi sepanjang bulan ini kita merancang untuk menjadikan dia sebagai bulan kesedaran cakna tentang isu-isu OKU. Tajuk kita pada hari ini adalah Accessibility versus COVID-19, apa harapan OKU. Ya, tajuk yang agak menarik dan saya kira agak panas juga, ya, tapi kita bincang secara santai-santai pada hari ini, ya. Anjuran MASA, kalau ada yang masih belum tahu tentang MASA, Malaysian Spinal Injury Advocacy Association, ya, Persatuan Advokasi Kecederaan Saraf Tunjang Malaysia, ya, dengan moto kami, ya, ialah ke arah masyarakat inklusif, dan salah satu daripada objektif penubuhan persatuan ini adalah untuk memberikan maklumat to advocate, ya, terhadap orang ramai, penggubal dasar, implementers, orang awam, media dan sesiapa juga untuk mengetengahkan dan mengambil serius, ya, tentang isu-isu yang diketengahkan dalam membincangkan tentang isu-isu OKU. Ya, baik. Bersama saya pada hari ini kita cukup bertuah, ya. Kita cukup bertuah dan saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas sedia, ya, untuk sudi meluangkan masa di hujung minggu, mengorbankan masa cuti untuk bersama-sama kita bagi membincangkan topik yang kita akan bincangkan pada hari ini. Tetapi sebelum itu, ya, tuan-tuan dan puan-puan, viewers kita yang dikasihi sekalian, pagi ini kita menerima satu berita duka cita, ya, yang memaklumkan bahawa ayahanda kepada pengerusi kami, ya, saudara Rizal Muhammad Noor telah kembali ke rahmatullah, ayahanda beliau, ya. Allah yarham Muhammad Noor. Untuk itu beliau tidak dapat salam dan menyampaikan kerana tidak dapat sama-sama besar harapan beliau dan keinginannya untuk bersama-sama, tetapi telah terbaca lebih Allah lah yang maha tahu. Kita bersama-sama, saya ajak semua untuk mensedekahkan Al-Fatihah kepada Allah yarham ayahanda pengerusi kami, Rizal Muhammad Noor. Muhammad Noor dicucuri rahmat dan dilimpahkan kurnia dan kita pada hari ini semuanya hebat-hebat belaka, ya. Sebelum itu saya Hamidah Hassan, Timbalan Pengerusi MASA, akan memoderatkan, akan mempengerusikan sesi forum kita pada pagi ini. Ya, panel kita yang pertama, ya. Mana saya tulis, ya. Sekejap, ya. Okay, panel kita yang pertama, arkitek Mumtazah Mustajab, ya. Beliau merupakan Managing Director dan Founder pengasas kepada Archisphere. Betul ke pronunciation saya? Sendirian Berhad. Dan merupakan ahli majlis kepada Pertubuhan Arkitek Malaysia yang specialize kepada Needs Designing Consultancy and Education Institution. Betul, ya, Puan Mumtazah? Program baik. Alhamdulillah. Saya sikit.
Beliau memperolehi jawatan kuasa Community Social Responsibility di bawah Asia Tenggara. Hebat panel kita ni. Okey. Juga merupakan pengarah kumpulan arkitek 94 yang mengetuai kumpulan projek dan reka bentuk University of Nottingham Campus di Malaysia. Dan banyak lagi sebenarnya kalau saya nak sebutkan, listnya panjang ya. Dan beliau juga aktif dalam pertubuhan NGO seperti Autism Malaysia, Cakna Autism, Sahabat OKU Selangor, NASOM, Arisma juga ya, Akademi Remaja Autism Malaysia, ahli lembaga arkitek dan juga Women in Construction Malaysia. Banyak sangat listnya ni. Jadi kita tidak sia-sia lah hari ni, kita sangat bertuah menerima beliau bersama kita dan bukan senang nak dapat dia ni ya. Alhamdulillah beliau sudi untuk bersama-sama kita pada hari ini. Dan juga bersama saya ya, bersama kita tuan-tuan dan puan-puan, panelis yang kedua, surveyor Hikmah Kamarudin ya, Puan Hikmah yang merupakan selamat datang Puan Hikmah. Apa khabar kita hari ini? Alhamdulillah. Tak ada lecture hari ni Puan? Ada hari Sabtu dan memang minggu student tengah midterm break sekarang. I see. Oh, tengah cuti lah ya. Alhamdulillah. Beliau merupakan seorang pensyarah kanan di Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur UiTM Shah Alam. Betul ya Puan Betul ya? Okey. Mendapat diploma Seni Bina di ITM, menerima sarjana muda ukur bangunan UiTM dan kini ya beliau dalam proses untuk memperolehi ijazah kedoktorannya ya. Kita doakan semoga beliau insya-Allah selesai membuat koreksi pembetulan ya, difahamkan telah pun menyelesaikan viva beliau dan dalam proses untuk pembaikan untuk menerima bakal mendapat doktor insya-Allah ya, sama-sama kita doakan. Jadi selain daripada itu ya, penglibatan beliau semasa pengajiannya telah memasuki finalis dalam pertandingan 3 minutes thesis. Tu dia. 3 minutes thesis, hebat tu. 3 minit kita nak what do you call this, rumuskan satu thesis yang tebal itu untuk disampaikan. Wah, hebat tu. Kalau dah sampai finalis, that's great ya. Yang bertajuk, yang menariknya ialah tajuk thesis ini adalah berkaitan dengan Disabled People Inclusion di University of Birmingham ya, Puan Hikmah ya. Okey, dan beliau juga telah mendapat tempat yang kedua dalam pertandingan Image of Research bertajuk Removing Barriers for Inclusive Society juga di University of Birmingham ya. Dan beliau juga merupakan registered surveyor dan ahli kepada Royal Institutional of Surveyors Malaysia ya. Dan saya percaya beliau juga terlibat dalam pelbagai lagi aktiviti yang kalau saya senaraikan pun memang panjang seperti Puan Mumtazah kita. Jadi masing-masing dah kenal ya ahli-ahli panel kita pada hari ini. Jadi kita sama-sama untuk meneruskan sesi bual bicara kita ya, perbincangan kita, diskusi kita pada hari ini berkaitan accessibility versus COVID-19. Apa harapan OKU? Okey? Boleh kita mulakan? Sebelum itu ya, tuan dan puan-puan, saya suka nak membukalah kita punya perbincangan pada hari ini ya. Kalau kita lihat kalau kita dengar kadang-kadang di dada akhbar kata ada komplain mengatakan ya ada aduan lah, kita tak nak cakap komplain lah, kita nak cakap aduan tapi lebih kurang lah juga kan. Saya nak kerja tapi ada tangga ya untuk OKU yang mengalami kecacatan fizikal ya. Ataupun ada yang mengatakan saya nak pergi sekolah tapi tak ada pengangkutan. Tak ada pengangkutan yang nak bawa saya. Ibu bapa saya tak mempunyai wang dan mereka tidak dapat menghantar saya pergi ke sekolah. Tapi saya nak bersekolah
Dan ini merupakan keluhan-keluhan yang pernah kita lihat di dada-dada akhbar ataupun kita dengar ya di media-media sosial. Dan ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan akses, ya, akses. Saya sempat Google tadi sebentar tadi ya. Akses ini dari segi bahasanya dikatakan sebagai mana dah saya catat. Ya. Accessibility ini merupakan satu yang tidak mempunyai halangan, sesuatu yang mudah dari segi bahasanya ya. Dan dia juga melibatkan sesuatu aspek yang berbentuk teknikal. Contohnya seperti kerusi roda ya, contohnya braille. Tetapi dalam masa yang sama dia juga sesuatu yang memudahkan dan tidak mendatangkan bahaya ataupun mendatangkan sebarang rintangan. Ya, itu dari segi bahasanya lah ya. Jadi untuk itu saya ingin bertanyalah kepada panelis jemputan kita pada hari ini untuk kita bincangkan bersama. Apakah sebenarnya accessibility itu mengikut definisi Puan Mumtazah dan juga Puan Hikmah? Saya silakan. Puan Mumtazah dulu mungkin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Topik ni dah berhari-hari saya duk fikirkan ni, it's not easy sebab dia ada banyak cabang. Like what you mentioned, kita campur BNBI sikit boleh ya? Boleh. Okay. Dia ada banyak cabang, kita boleh kata physical access ataupun social access, information access, medical access, digital access, banyak cabangnya. Tapi kalau ikutkan definisi kami sebagai arkitek, access ni adalah satu reka bentuk design, mungkin satu device atau satu perkhidmatan dalam persekitaran yang agar dapat digunakan oleh orang-orang kurang upaya. Dekat Malaysia kita mempunyai undang-undang dan garis panduan yang telah disediakan serta akta-akta yang perlu dipatuhi khusus untuk kemudahan OKU. Dan pada masa yang sama ianya juga menjaga hak-hak OKU dari pelbagai aspek. Tak kira dari jenis kecacatan sama ada fizikal, psychological atau even kesihatan yang sedia ada, kesakitan atau keadaan kesihatan yang sedia ada. Jadi undang-undang ni sepatutnya memastikan hak-hak OKU dijaga. Jadi sejak adanya undang-undang ni, banyaklah bangunan-bangunan dan kemudahan awam yang perlu mempunyai ciri-ciri reka bentuk sejagat, terutama sekali accessibility. Memang setiap kali kalau kita bincang kat mana-mana pun, the number one subtopic is accessibility. Anything related to OKU, physical accessibility lah yang paling utama. So accessibility juga merujuk kepada kemampuan yang dimiliki orang untuk mengakses dan mendiami sesuatu ruang. Jadi walaupun mereka ni mempunyai gangguan kognitif atau mempunyai masalah fizikal, yang pentingnya akses tu is easily accessible, ruang ke, kawasan ke, laluan. Ini dari segi fizikal, ruang, kawasan dan laluan ni, dari segi social, akses kepada masyarakat, dari segi digital, akses kepada internet dan information. So sebagai seorang arkitek, menjadi tanggungjawab kita lah menggabungkan ciri-ciri dalam reka bentuk kita bagi membantu mereka-mereka yang mempunyai masalah mental atau mempunyai masalah fizikal agar mereka dapat mengakses satu ruang tu tanpa sekatan, dengan lebih, maknanya mengakses suatu tempat tu dengan lebih comfortable, dengan lebih mudah, dengan lebih cepat. So tindakan ni bukan hanya bertujuan untuk mengatasi masalah bagi untuk orang-orang OKU, tapi ia juga membantu bagi untuk orang-orang yang tidak OKU juga. Bagi mereka-mereka yang perlu kata nak ke sekolah, ya, ataupun untuk orang-orang tua nak pergi bekerja atau untuk beriadah ke, atau kerana keterbatasan keliling lah. Jadi ini penting bagi kita take accessibility into consideration in our design lah as architects. Dalam arti kata lain, tujuan utama arkitek adalah untuk memastikan
accessibility kepada semua individu dan pada masa yang sama mengambil kira prinsip-prinsip universal design, reka bentuk sejagat seperti flexibility, ringkas, simple and intuitive, mempunyai ciri-ciri yang mudah difahami dan sebagainya. So it is actually our responsibility to ensure that the physical environment tu is accessible by all. So that's our definition of accessibility. Baik. Itu daripada perspektif arkitek ya. Maknanya to take into consideration that in the designing a process that you are taking into account, mengambil kira maknanya aspek-aspek kemudahan kepada golongan-golongan tertentu ini untuk sama-sama menikmati kemudahan berkenaan agar boleh digunakan ya. Begitu Puan ya. Bila kita take into consideration accessibility untuk OKU, ianya secara tak langsung orang lain pun can enjoy. Pentingnya, inklusif. Right, inklusif ya. I like that word. Okay. Puan Hikmah ya, kita mungkin nak dengar daripada perspektif Puan Hikmah sebagai seorang pensyarah dan juga mungkin ada kajian-kajian tertentu yang berkaitan dengan akses ini. Kita nak dapatkan pandangan apakah maksud accessibility mengikut definisi Puan. Okey, terima kasih. Terima kasih juga kepada Masa kerana sudi memberi peluang kepada kita untuk session ini berkongsi pengalaman dan sedikit ilmu berkaitan accessibility. So sebagai seorang ahli akademik, kita melihat accessibility ini adalah satu topik yang amat luas untuk dibicarakan. Dan dia bukan hanya berkisar kepada accessibility kepada fizikal ataupun physical access di alam bina, di alam bina ataupun built environment sahaja. Malahan accessibility kepada pendidikan, kepada kesihatan, kepada budaya, ekonomi dan pelbagai lagi. Okey, bila kita kaitkan accessibility ni dengan orang kurang upaya pula dengan OKU, kita perlu lihat maksud ketidakupayaan itu. Okey, maksud disability. Okey, dia dilihat daripada model yang berbeza. Okey, dan ada banyak models of disability ya. Contohnya charity model, kita ada economic model dan model yang tertua adalah model moral ataupun dipanggil juga sebagai religious model, yang mana model yang tertua ini berpandangan bahawa ketidakupayaan atau kecacatan itu diturunkan dari Tuhan, dan ada juga yang percaya bahawa kecacatan sebagai balasan terhadap sesuatu perbuatan yang sama ada individu tersebut atau keluarganya telah lakukan. Okey. Namun ada dua model utama yang paling hangat dibincangkan mengenai ketidakupayaan ini ataupun disability. Yang pertama adalah medical model dan yang kedua adalah social model. Dalam medical model, masalah yang timbul, masalah yang timbul terhadap satu individu yang mengalami impairment itu ataupun disebut juga sebagai defective body adalah berpunca daripada kecacatan individu itu sendiri. Jadi kecacatan tersebut perlu sama ada di-prevent, dihalang, dibaiki atau dipulihkan. Okey, tapi bagaimana jika kecacatan itu kekal dan tidak dapat dipulihkan? Okey, maka seharusnya individu tersebut menanggung kesan impairment dia ataupun kekurangannya yang menyebabkan ketidakupayaan. Okey, yang menyebabkan dia tidak dapat berjalan atau tidak dapat melihat dan sebagainya. Okey, serta bila tak dapat buat sesuatu aktiviti dalam masyarakat, akan terjejaslah peluangnya untuk bersama-sama menikmati hidup yang dikatakan normal dalam masyarakat. So sukar untuk enjoying social life. Okey, social model pula, okey, dia adalah sesuatu model yang kontras dengan medical model tadi. Okey, diberikan contoh. Katakan
saya adalah seorang yang kekurangan ada kekurangan fizikal, ada impairment. Okay, so kekurangan tersebut tidak menjadikan saya berkeupayaan, tidak menjadikan saya tidak berkeupayaan, untuk melakukan sesuatu. Okay, tetapi social model ini melihat persekitaran dan masyarakat sekeliling yang menyebabkan seseorang itu tidak upaya dan bukannya kita punya impairment tadi. Okay, itu yang dikatakan disability is socially constructed. Okay, contoh, kita ambil contoh fizikal tadi, tangga tidak boleh diakses oleh OKU. Okay? OKU berkerusi roda lah biasanya. OKU yang mengalami masalah ya untuk mobility, ya, untuk berjalan. Okay? So kalau tak ada tangga, keadaan bertangga tersebut, siapa yang bina tangga? Okey, kalau ada ramp pula dengan kesesuaian kecerunannya membolehkan OKU berkerusi roda tadi untuk akses ke tempat yang mempunyai aras yang berbeza, atau mungkin juga dengan kemudahan lift untuk aras yang lebih tinggi. Jadi, siapa yang membina ramp dan lift tersebut? Okay. Yang menjadikan saya yang OKU tadi untuk terus upaya untuk naik ke tingkat atas bangunan walaupun dengan impairment. Siapa? Maknanya masyarakat. So masyarakat dan persekitaran lah yang menentukan keupayaan atau ketidakupayaan seseorang, yang itulah yang dilihat oleh social model tadi. Okey, tapi terdapat juga kritik pada social model yang mengatakan bahawa model ini terlalu cenderung melihat kepada masyarakat dan persekitaran sahaja. Okay? Masyarakat dan persekitaran yang menyebabkan ketidakupayaan. Maka datang pula model biopsychosocial, okay? Yang dikatakan dia menggunakan ataupun menggabungkan antara kedua model tersebut, compromise. Medical model pun diambil, okay? Dan social model pun diambil. Yang medical model tadi nak maknanya kecacatan itu ataupun ketidakupayaan itu atas diri kita. So, biopsychosocial model menggunakan kedua-dua model tersebut. Okay? Model ini melihat kondisi individu seperti dalam medical model beserta masyarakat dan persekitaran seperti dalam social model sebagai penyebab tidak keupayaan. Dan seterusnya pula, okay, muncul geographical model. Right? Yang ini lebih kepada apa yang saya tengok dalam geographical model ni. Okay, bila kita sebut tentang geografi, okay, pasti ramai yang terfikir tentang peta, tentang gunung ganang, ya, jalinan jalan raya dan sebagainya, sebagaimana kita belajar masa belajar geografi atau ilmu alam masa sekolah dulu, atau untuk anak-anak yang lebih muda, alam dan manusia masa sekolah rendah kan. Okey, tapi ingat ya, alam di dunia ini cerita alam dunia, bukan alam barzakh. Alam dunia ini terbahagi kepada alam semula jadi, iaitu natural environment, dan juga alam yang dibina, iaitu built environment. Okay? So geographical model melihat ketidakupayaan tadi seperti juga biopsychosocial model, tetapi lebih menjurus kepada perkaitan antara alam persekitaran dengan manusia, dengan OKU itu sendiri. Mak, so kita ya, sikit lagi. So dua-dua setuju. Macam mana Puan Mida? Mungkin internet saya yang tak stabil. Oh. Saya tengok saya menerima siaran agak terputus-putus. How was it with other panelists? Okay kah? Okay. Oh, mungkin saya. Baik. Boleh saya tambah sedikit lagi tentang geographical model tadi. So dua-dua geographical model dan biopsychosocial model fokus untuk membangunkan masyarakat inklusif. Macam masa punya tema moto ke arah masyarakat inklusif. Yes, ke arah masyarakat inklusif. Dan accessibility of place and space, ya, ruang dan tempat dari sudut geografi dilihat membentuk pengalaman OKU. Dia menjadikan OKU. Baik, Puan. Baik. Kita akan kupas lagi perkara ini dalam sesi-sesi selepas ini, ya.
Tadi kita dengar ada beberapa model ya yang dibangunkan untuk memahami tentang akses ini tadi ya. Daripada medical model kepada social model kepada environmental model dan last kali kita dengar tadi geographical model ya. Jadi saya melihat penerangan ini ada evolusi daripada melihat kepada individu OKU itu sebagai satu punca masalah, kemudian dievolusikan kepada persekitaran dan juga attitude-nya, dan kemudian kepada ekosistem dan juga seterusnya kepada persekitaran yang inklusif itu tadi ya, penglibatan kita, tindak balas itu tadi ya. Ya, baik. Tetapi kita lihat kepada kajian yang telah dilakukan oleh UNICEF ya. Saya ada kongsikan di dalam Facebook saya tentang kajian yang dijalankan oleh UNICEF terhadap kanak-kanak OKU yang dikatakan bahawa Malaysian ketidakfahaman rakyat Malaysia terhadap OKU itu yang menyebabkan banyak perkara-perkara yang kita tidak what do you call this, tak cakna dan kita mungkin tidak begitu serius. Tak pasti ya, saya cuma katakan di sini tidak mengambil serius ataupun terlepas pandang ataupun second matter ataupun the last least matter atau bagaimana ya. Jadi mungkin saya boleh tanyakan di sini kepada panel, mungkin Puan Hikmah daripada kajian-kajian yang telah dilaksanakan oleh UiTM sendiri ya. Mungkin apakah bagaimana sebenarnya accessibility di Malaysia pada ketika ini berdasarkan pandangan Puan lah, pengalaman Puan sepanjang terlibat dalam isu-isu OKU ini. Okey, kalau kita lihat kepada hasil kajian ya, kita dapat tengok bahawa masalah accessibility ini mempunyai 4 perkara asas yang dikatakan sebagai faktor yang mengekang accessibility di Malaysia. Okey, yang pertamanya mengenai kekurangan atau kekangan dari segi knowledge dan juga technical requirement. Okey, yang mana kita kadang-kadang kita ada awareness tapi kita tak tahu apakah keperluan, bagaimanakah dimension yang sebenar. Okey, untuk membolehkan OKU berkerusi roda masuk ke dalam toilet ataupun OKU penglihatan. Bagaimana cara, apakah dia tactile ataupun tactile yang sesuai, sama ada guiding block ataupun warning tile, sebab kadang-kadang kita tengok salah penggunaannya, sama ada tidak kesilapan dari segi pemasangan oleh kontraktor ataupun tiada monitoring work ke. Okey, yang itu kita boleh mungkin Puan Hikmah boleh share dengan kita daripada yang 3 minutes thesis yang Puan Hikmah masuk finale. Mungkin ada yang boleh kita pelajari daripada thesis berkenaan ataupun yang tempat kedua yang Puan Hikmah pernah menangi di University of Nottingham itu yang inklusif, menginklusifkan masyarakat itu. Silakan. Okey, dalam cerita 3 minutes thesis tu, kalau nak ceritakan dia jadi lebih daripada 3 minutes sebab penceritaan semula. So apa yang saya cuba ringkaskan. Kita nak bagi juga peluang kepada viewer dan juga panelis yang lain. Ya, terima kasih. Okey, kalau kita tengok dalam 3 minutes thesis tu, saya cuba mainkan perasaan penonton. Saya cuba letakkan emosi. Okey, so kita tengok emosi. Sebab syarat 3 minutes thesis hanya boleh you boleh letakkan satu gambar dan you bercerita selama 3 minit. Tapi saya letakkan di situ seolah-olah satu gambar tapi seolah-olah dia adalah video. Video yang you boleh klik, boleh tekan dia punya untuk dimainkan. Video kan ada tanda 3 segi tu kan untuk kita play. So bila saya tanya dengan penonton, okey, adakah mereka pernah merasakan situasi seperti yang dalam gambar yang saya tunjukkan? Dan gambar tersebut adalah gambar sebenar saya bersama partisipan saya, seorang OKU berkerusi roda, di mana kami melalui pavement, okey, berdekatan dengan berhampiran Masjid Negara. Betapa sukarnya nak naik ke atas curb tersebut, the pavement, dengan sebab curb ni tinggi, tapi sampai jalan jauh tu tiba-tiba
alamak tak boleh diteruskan perjalanan tersebut. So gambar tu menunjukkan OKU ni tadi dekat pavement adalah laluan berjalan kaki. Termasuk pengguna kerusi roda. Tak boleh perjalanan itu diteruskan sebab adanya pokok besar beserta seating. Halangan. Tempat duduk yang menghalang. Tapi kawasan tersebut sangat cantik. Ya? Ada pokok besar dan ada tempat duduk di sekelilingnya. Dan OKU tadi ke depan tak boleh, nak ke kiri ke kanan pun tak boleh. Akhirnya kami stranded di situ. Dan saya kata dalam 3 minit thesis tadi kan, saya nak klik video tu. So penonton semua berbisik. Kita boleh nampak dia orang bisik-bisik. Saya tahu apa yang dibisikkan adalah mana boleh mainkan video. So saya cerita balik apa yang saya nak tunjuk. Saya tak akan mainkan video sebab itu adalah peraturan 3 minute thesis. Tapi apa yang saya nak sampaikan adalah kesan emosi tadi. Apabila kita rasa ada sesuatu yang tidak adil berlaku. Contohnya macam 3 minute thesis tadi, saya ada video. Dan ketidakadilan yang berlaku kepada OKU tadi untuk meneruskan perjalanan. Ya. Jadi nampaknya di sini berlaku ketidakadilan atau ketidakwajaran lah dalam kita menyantuni komuniti OKU dalam aspek-aspek accessibility ini tadi. Ini dapat digambarkan dalam penyampaian 3 minute thesis yang diceritakan oleh Puan Hikmah sebentar tadi. Jadi ini ada berkaitan dengan situasi accessibility yang kita hadapi di Malaysia, yang kita rasa mungkin belum sampai lagi tahap negara maju seperti negara-negara Eropah, negara-negara Jepun, negara-negara seperti Australia, New Zealand, dan mungkin kalau kita lihat jiran kita Singapura, kalau kita lihat permukaan kebanyakan situasi kalau kita berjalan itu laluannya agak even ya. Lebih kurang mudahlah. Kalau untuk wheelchair, untuk tilt pun tak perlu banyak sangat. Kalau kita lihat dari segi what do you call this, jaring-jaring, what is that? What do you call that? It's grating. Grating. Ya. Grating. Kita lihat benda itu tidak terlalu besar permukaannya, ruangannya agar tidak tersangkut kursi roda atau tongkat bagi orang yang cacat penglihatan ya. Jadi ini tidak membahayakan. Ini kita masih dalam lingkungan definisi accessibility itu tadi ya, tidak mendatangkan bahaya, ancaman dan sebagainya yang boleh memudahkan ya, yang boleh diguna pakai dan memudahkan. Mungkin saya boleh tanyakan apa pandangan Puan Mumtazah dalam perkara ini sebagai seorang arkitek dan seorang yang terlibat dalam Lembaga Arkitek Malaysia dan terlibat dalam designing, dalam proses designing. Silakan. Okay, nak ikutkan talk about topik accessibility ni kat Malaysia ni banyak kertas-kertas kerja yang telah dibentangkan dalam topik accessibility. Dan pada pendapat saya memang it is about time that all these topics, all these kajian-kajian ni direalisasikan, disempurnakan dan diterapkan dalam semua reka bentuk bangunan. Actually nak ikutkan semua architects, I would rather at every universities, all architects are being taught about accessibility. Tapi saya pun nak kata macam mana kita pun punya ramai suara-suara champion-champion kita yang always talk about accessibility dan reka bentuk sejagat seperti Profesor Dr. Arkitek Dr. Asiah Datuk Seri. Ya, Dr. Seri Asiah Abdul Rahim dan Emeritus Profesor Landscape Architect Dr. Ismawi Haji Zain daripada UIA, Profesor Dr. Naziati. In fact daripada PBT itself pun banyak suara-suara yang championkan these issues macam Puan Hajar Sharifah Junida dari DBKL, Puan Cheng dari DBKL who are very vocal about perkara-perkara ni.
So macam seolah-olah sometimes I fikir macam ada satu lost connection in between the research, the ideas and the implementation. Whatever it is, benda ni masih lagi dalam perjalanan. Macam seperti di PAM, kami memang sentiasa update information on issues related to disability, elderly dan sebagainya. So, misalnya bagi contoh, dalam komiti kami CSR, kami sering menjalankan awareness programs. Sama ada promosi di kalangan ahli-ahli kami, sama ada melalui events atau penyebaran e-posters, itu mengadakan design competitions. This is to ensure that ahli-ahli kita more aware tentang disability dan accessibility. Komiti-komiti kami yang lain seperti Housing Urban Wellness, Continuous Professional Development Committee, semua memang bertungkus lumus trying to inform our designers and our architects that kita mesti terapkan isu-isu reka bentuk sejagat dan isu-isu accessibility dalam design kita. PAM juga banyak menganjurkan ceramah-ceramah dan seminar tentang topik ni. Dan saya tahu, saya juga nak cadangkan satu perkara seperti mana yang saya telah alami semasa di universiti dulu. Setiap pelajar universiti, tak kira jurusan apa pun, mesti wajib melalui simulasi OKU. Maknanya misalnya saya diberi masa 6 jam untuk to be on wheelchair and blind. You dah lah on wheelchair, wheelchair and blind. Dan kawan saya tolak kerusi roda saya dan dia simulasi deaf. Dan kami kena bergerak dalam kampus yang besar sangat tu, sangat-sangat besar, dari point to point and get the get the experience. Sebab masalah kita adalah kalau tak kena kat batang hidung sendiri, kita tak tahu. Bagi contoh, Puan Hamidah tahu, saya mempunyai seorang anak OKU. Kalau saya tak ada anak OKU, mungkin saya kurang prihatin kot. Wallahualam. Ya. Dan kalau bagi mereka-mereka yang tak pernah patah kaki atau patah tangan atau sakit mata, mungkin dia kurang prihatin. Tapi bukan nak kata semua orang disuruh jadi OKU Tidak. Tapi kita mohon mereka-mereka yang sedang mengalami atau pernah mengalami ini, sama-sama kita create this awareness. Memang nak kena ada ramai orang. Tapi sekadar awareness alone is not enough. Kita bagi kata, jom tahu tak tentang spinal cord injury, tahu tak tentang cerebral palsy, tahu tak tentang itu dan tahu tak tentang. Tahu, tapi apa solusinya? What is the solution? If you are on wheelchair, what is the solution? Sekarang ni on wheelchair punya issues banyak dibincangkan dan banyak ada penyelesaian, tapi masih lagi tersangkut-sangkut along the way. Lagi satu perkara tentang learning disability. Mereka yang masalah kognitif. Mereka ni nampak macam okey, tapi sebenarnya mereka juga mempunyai masalah, mempunyai impairment. Ini lagi masyarakat bila tak nampak, dia kata macam tak ada apa-apa Tapi these are the invisible disability. Puan Hamidah tadi you mention? Not all disabled are visible. Visible, that's right. Not all disabled are International visible. Disabled People punya team of International Disabled People this year. Yes, saya rasa that part of the disability sekarang pun rancak juga kita adakan program. Jadi ianya nak kena datang selari. Sebagai arkitek nak design satu-satu bangunan untuk physical disability, to me is a lot easier. Designing bangunan untuk yang mempunyai masalah kognitif atau yang mempunyai masalah mental mental impairment ke, memang kita tak dapat nak cover semua aspek.
Tapi dari segi fizikal, kerusi roda, guidelines tu banyak. Kita ada MS 1184, MS 1331, kita ada bylaw, building bylaw dan banyak international guideline yang kita boleh gunakan. Dan sememangnya pihak berkuasa tempatan memang mewajibkan kita compliance to all this requirement. In fact, kalau tak salah saya, dalam salah satu projek saya, requirement ini adalah masuk dalam perkara nombor 2 keutamaannya. Nombor 1 membina bangunan. Jadi memang menjadi satu perkara penting untuk arkitek menerapkan ciri-ciri accessibility. Baik, tadi saya kira yang paling penting ingin disampaikan oleh Puan Mumtazah ialah tentang anticipate tu tadi, empathy tu tadi. If you don't experience the disability tu, it's quite hard for you to understand why you need to provide this kind of accessibility. Kalau kita lihat, saya sempat melihat buku tulisan Datuk Sri Aisyah, kajian dia dengan tim dia, Access Audit in Religious Building and Public Spaces in Old Damascus City in Syria. Dalam ini kita lihat kajian beliau ini melihat tentang arkitektur lama dan juga pusat-pusat beribadat. Kita lihat, kalau kita tengok kepada Akta Kurang Upaya, ada menyebut tentang akses kemudahan-kemudahan ini di dalam bab 1. Kita tengok dari segi akses kepada kemudahan, amenity, perkhidmatan, bangunan awam, pengangkutan awam, pendidikan, pekerjaan. Dan paling penting saya kira maklumat, komunikasi dan teknologi. Menyentuh tentang ini, kita tidak boleh meninggalkan to ensure, untuk memastikan semua golongan OKU dari pelbagai kategori ini, termasuk rakan-rakan kita yang cacat pendengaran, yang peka, mereka ketinggalan dari aspek maklumat dan komunikasi. Mereka ingin belajar tapi tak ada jurubahasa. Yang buta juga sama, yang cacat penglihatan. Mereka nak belajar, merujuk buku tapi buku tidak disediakan dalam bentuk braille. Inilah akses kemudahan yang kita kata boleh capai, boleh guna, ada tapi tak boleh guna. Something like that lah. Tetapi dalam accessible kemudahan ini yang disebutkan dalam universal design itu ada 7 komponen disebut dalam buku ini equitable use, flexibility in use, simple and intuitive use, perception information, tolerance for error, low physical effort. Jadi kita tak perlu nak menggunakan daya sangat lah, bila kita what do you call that, mobile bergerak, move, dan juga dalam aspek-aspek yang saya sebutkan tadi. Mungkin ada sesiapa panelis yang ingin menyentuh tentang aspek ini, boleh saya boleh saya silakan. Okey, kalau kita tengok pada konsep universal design tadi, dia adalah sesuatu yang sangat ideal kalau betul dapat dilaksanakan oleh semua pihak. Sebab universal design ni bukan sahaja perlu dilaksanakan di dalam industri pembinaan dan dibentuk, tetapi juga dalam pengurusan. Kan perlu tengok bagaimana universal design dalam pendidikan, bagaimana kita nak memudahkan cara pembelajaran dan pengajaran. Dan sekarang pun kita ada pembelajaran atas talian, dan bagaimana kita nak gunakan universal design e-learning tersebut sewaktu musim PKP ni. Tapi masalah yang berlaku adalah terdapat misconception. Ini berdasarkan satu kajian pelajar Malaysia, sekarang Dr. Lianai, dia buat kajian ni sewaktu dia buat PhD di Australia. Okey, misconception terhadap istilah universal design. Biasa kita katakan, tak kiralah kita lecturer ke, kita designer ke, ataupun sebagai pekerja daripada local authority sendiri. Untuk makluman, saya pun 8 tahun duduk bekerja di local authority dan semak plan untuk kelulusan.
So bila kita kata you tak ada sediakan universal design, ataupun bila kita sebut je tentang universal design, orang rata-rata masyarakat Malaysia akan kata, oh, design untuk OKU. Itu yang kita fikir. Bila design untuk OKU, dia nampak benda tu jadi tidak ekonomik. Dia nampak benda tu sesuatu yang perlu keluar duit yang banyak. Sedangkan ini bangunan aku tidak akan ada OKU yang masuk. Tak ada keperluan untuk OKU masuk. Dan jadinya kita tak perlukan universal design. Itu sebab dah ada misconception bahawa itu adalah universal design adalah untuk OKU. Tapi kalau kita lihat dengan 7 prinsipal universal design tadi semua, okey, konsep ini sebenarnya meraihkan kepelbagaian. Okey, tak kira OKU tak OKU, tapi kita hidup ni bentuk badan, contohnya bentuk badan saja. Ada orang gemuk, ada orang kurus, ada orang tinggi, ada orang pendek, dan ada orang kerdil. Kan? So bila kita raihkan kepelbagaian tadi, okey, maka universal design tadi boleh digunakan oleh paling ramai pengguna, ataupun kita katakan to the greatest extent as possible. Kan? Jadinya bila semua boleh guna, tak adalah kita kata tak naklah buat universal design mahal. Dan lagi satu, bila universal design kita kaitkan dengan OKU saja, you nampak sesuatu yang specifically you kena design untuk RAM, katakan. Kan? Dan kalau nak dalam you nak membuat universal design, katakan you dah terfikir cara yang terpisah, you memisahkan. Sebenarnya universal design tidak begitu. Kita kata, oh sebab ini untuk OKU, satu akses di depan untuk orang yang kita katakan normal, okay, orang normal yang non OKU, dan ada laluan di belakang pula kita letakkan untuk OKU. Tapi apa salahnya kalau laluan tersebut lebih inklusif, ataupun kita sebut inclusive access. Maksudnya kesamarataan. Okay? OKU dengan OKU boleh masuk dari hadapan. Tapi mungkin ada yang kata senanglah you nak cakap sebab you tidak terlibat dalam universal design, di dalam mereka bentuk. Tetapi unsur-unsur justice tadi dan juga justice, equity dan equal rights. Okay, equal rights, okay, itu perlu dilihat juga. Dan kalau kita nak tengok contoh di mana yang awak katakan menggunakan universal design, tak perlu ada step nak masuk bangunan. Okay, sekarang kita boleh ambil contoh di hadapan Pavilion KL. Kalau siapa yang pernah pergi, kalau tengok, okay, Pavilion KL, saya berjalan dengan partisipan saja, research partisipan, dia bawa wheelchair, powered wheelchair, laju dia berjalan. Sebab kat situ kawasan persekitaran tu hanya menggunakan gentle gradient. So memang ada perbezaan aras daripada aras jalan ke aras bangunan. Okey, tapi gentle gradient sampai dia masuk ke dalam bangunan melalui pintu hadapan tanpa apa-apa halangan. Dan bila dia masuk ke dalam, dia tengok saya yang masih terhegeh-hegeh lagi kat belakang jalan kan, makcik tu jalan. Dia tengok, boleh kak? Okey kak? Okey, maknanya macam aku free nak pergi ke mana-mana pun. Baik, Puan Hikmah, itu bila bercerita pasal perkara ni tadi, kita berbalik semula kepada aspek keselamatan itu tadi, dalam mereka bentuk universal design itu, dan aspek-aspek keselamatan ini mungkin terlepas pandang, mungkin tidak ada pemantauan ke, atau bagaimana, kita tak berapa sure di mana sebenarnya the lacking komponen yang berlaku. Mungkin Puan Mumtazah nak tambah. Can you hear me? You can't hear? Putus-putus. Boleh Subay Hikmah sambung dulu, putus-putus line kejap ya. I see. Okay. Okey, kalau kita tengok dari segi keselamatan, katakan ya, macam contohnya RAM yang panjang disediakan, alhamdulillah banyak tempat menyediakan RAM, tapi tidak memiliki railing di sebelah tepi. Itu adalah salah satu contoh safety issue. Okay?
Okey, ada juga ramp yang disediakan, tetapi terlalu steep, terlalu curam. Okey, yang mana bila kita tengok hal-hal keselamatan ini juga menyebabkan OKU reluctant untuk meneruskan perjalanan. Adakah aku perlu teruskan ke destinasi aku atau aku terus balik? Dan ada juga kita tengok ada pelbagai manusia ni maknanya dari segi psikologi, dari segi emotion pun menentukan keupayaan dia untuk terus berjalan atau tidak. So, katakanlah ada dua orang yang mempunyai impairment yang sama, dua-dua menggunakan alat yang sama, wheelchair yang sama, menggunakan wheelchair. Alright, dan dia hendak melalui halangan yang sama. Tetapi seorang rasa boleh lalu dan seorang lagi kata, oh no way. Okay? Ataupun mungkin untuk menaiki tangga. Okay, wheelchair user ada yang kata, saya tak kisah, saya boleh diangkat. So kalau ada orang boleh angkat saya, tolong angkat naik ke tingkat 1 atau turunkan ke tingkat bawah. Tapi ada juga yang rasa macam, oh tak, saya memang tak akan hendak untuk diangkat. Okay, satunya adalah sebab dia memikirkan tentang hal keselamatan tadi, iaitu keselamatan diri dia dan juga keselamatan orang yang membantu. Okay, dan kita mungkin akan menjejaskan orang lain juga daripada kita seorang OKU kepada terjadinya beberapa orang OKU tambahan kemudian kalau berlaku aksiden. Okey. Halangan-halangan tadi kita tengok juga Puan Mumtazah okey, dah line dah okey. Okey. Silakan. Tak apa, Puan Hikmah sambung dulu sebab dia tengah cakap tu. I want to say something. Okay. Ya, it's okay. So, boleh saya teruskan? Silakan. Okey. Kalau kita tengok kemudahan akses ni tak ada, itu satu perkara. Tidak ada. Tapi kalau ada, tapi tidak semenggah, tidak boleh kita nak gunakan, dia juga mengganggu OKU dari sudut psycho-emotion dia. Okay? So benda tu, disability tadi berlaku juga bukan hanya dengan ada atau tiadanya akses secara fizikal. Tetapi walaupun ada, tapi dia menjadikan psycho-emotion tadi terganggu yang dia merasakan, oh tempat aku bukan di sini. Okay? Dia tengok peralatan yang disediakan tu seolah-olah berkata, you don't belong here. So itu juga yang menyebabkan rasa payah aku keluar, biar aku duduk di rumah. Saya nak berkongsikan sedikit about universal design ni. Kebetulan saya ada slides of some previous talks yang saya bagi. Boleh saya kongsi share screen sekejap? Silakan. Okay. Just a simple one saja single ya. Right. Boleh nampak? Boleh. Tadi kita mention about principles of universal design. Ianya tak semestinya untuk OKU. Ianya adalah untuk semua orang. You, me, our parents, our children, everybody. Bagi mereka-mereka yang nak tolak kerusi roda, bagi mereka yang nak tolak troli. Ini juga memerlukan universal design. Ini juga untuk kemudahan kita semua. Bila kita look into universal design, bila kita fikirkan untuk OKU, tidak semestinya. Ini juga adalah untuk orang-orang yang tidak OKU. Sebab saya kata tadi, kalau tak kena kat hidung sendiri, kita tak akan terasa. Tapi kalau kita tolak troli, ada bump, ada drop, ada tangga, memang menjadi masalah kepada kita. Jadi amat penting bagi kita untuk beri awareness kepada non-OKU yang mengatakan kalau kita buat design macam ni akan menyusahkan kita juga. Apatah lagi akan menyusahkan OKU. Dan tolak shopping trolley semua. Dan tangga, benda ni menyusahkan OKU, but at the same time menyusahkan juga orang yang nak tolak baby. Tak boleh bayangkan baby ni kena tolak pram dekat jalan raya yang macam gini, gegar baby tu bergerak.
Ataupun warga emas ya Puan? Ya, warga emas tak payah. Kita pun, saya kalau pakai high heel saya rasa saya jatuh juga kat jalan yang macam ni kan. So it's up for everybody, not just for kan. Entrances. Saya sangat sedih kalau entrance OKU tu diasingkan. Saya lebih suka kalau kita bersama-sama masuk sebab kalau kita masuk satu-satu bangunan tu dengan perasaan bangga dan aku dapat masuk main entrance. Saya rasa orang-orang yang on wheelchair pun nak ada perasaan yang sama juga. I am entering at the main entrance properly just like everybody. This is what I want. We are here together, we use the same road, we use the same access. Jangan diasingkan semua orang. Sedih saya kalau saya tengok bangunan yang mengasingkan wheelchair access dengan normal access. Dan flexibility in use, misalan simple thing like gunting ni. Gunting ni kalau fikirkan orang yang tangan kanan dia boleh pakai. Bila orang yang guna tangan kiri dia ada masalah nak gunting. So there should be a design whereby boleh guna untuk dua-dua dan juga boleh digunakan untuk orang yang mempunyai masalah memegang gunting. For example, kerusi ni kan. Kerusi ni is designed for right-handed. Habis orang yang left hand dah kena guna tablet yang kerusi sebelah. Atau pembuka tin ni is only untuk orang yang guna tangan kanan. Habis orang yang guna tangan kiri bagaimana pula? So this is not just about OKU, but it's about everybody juga. Saya fast forward sikit dengan ATM machine. For example, tahun lepas kami pihak PEM ada menghantar surat kepada bank negara dan semua bank dekat Malaysia to have the ATM machines to be more inclusive untuk OKU. Tak kira OKU fizikal, OKU cacat penglihatan atau cacat pendengaran. Kami buat beberapa cadangan tapi kami harap-harap sangatlah bank negara dapat dengar suara-suara kami ni. Sebab memang menjadi masalah sebab saya teringat ada salah seorang trainer, access audit trainer, dia kata dia cacat pendengaran dan cacat penglihatan. Dia punya kad, ATM card dia selalu kena telan dengan ATM machine sebab dia tak nampak kat mana nak picit. I see. Dia punya surface tu tak ada braille dan tak ada sound. I mean, apa salahnya kalau kita letak earphone yang kita boleh dengar and then ada voice activated that says, okay, picit butang ni untuk pengeluaran, picit butang ni untuk savings, untuk current dan sebagainya. None. At the moment, all very quiet. Then assume everybody can use. In fact, ada juga isu orang macam ni. ATM machine tu rendah sangat, kesian dia. Sampai terpaksa berlutut untuk menggunakan ATM machine. So, is this a solution? Is that a possibility sekiranya screen ATM machine tu boleh swivel ke atas bagi untuk orang yang tinggi atau swivel ke bawah bagi untuk orang yang rendah, kan? Ataupun in such a way that kadang-kadang kalau ada cahaya matahari di belakang pun kita tak nampak tulisan yang pada screen ATM tu. So simple things like this, we need a solution. Ini dah kerap berlaku lah. Terlalu tinggi atau terlalu rendah atau step. Nobody can use this. In fact, untuk orang yang tak OKU pun is actually quite dangerous. Yeah? Saya skip lagi untuk yang macam ni. Water fountain, drinking fountain. Kalau kita boleh design sesuatu yang boleh naik dan turun supaya adjust kepada ketinggian orang tu yang dewasa dan yang budak dan yang on wheelchair. Jadi this is kita tolerate kan kalau pada masalah yang kita hadapi supaya semua orang boleh guna drinking fountain ni. Low physical effort sebab presentation ni saya tunjuk pada students so mana yang kita pilih. Kebanyakan untuk OKU kita akan pilih yang lever handle yang number A ni. Tapi bukan sahaja untuk OKU tapi untuk kita yang nak pegang buku atau pegang beg atau tengah gendong bayi, tengah pegang beg grocery, nak buka pintu.
penting kita boleh pakai siku ke, boleh pakai apa ke. It would be even better kalau dia sensor motion. Automatic door. Tu kena ada budget lebih sikit lah kalau nak buat automatic sliding door ke, automatic door ke. Dan appropriate size and space. Macam ni di rapid station, size ni lebar untuk wheelchairs dan juga untuk orang yang tolak-tolak barang, tolak baby strollers dan sebagainya. So kemudahan-kemudahan ni bukan sahaja untuk AKU tapi untuk semua orang juga. So that's how I look at it lah. So it has to place people at the heart. So jalan yang tak ada bump, yang tak ada drop, bukan saja untuk orang-orang OKU, bukan saja untuk mereka yang tolak troli, tapi juga untuk orang yang tengah angkat kotak besar, dia tak nampak ada bendul kat depan ke, ada tangga kat depan ke, jadi dia boleh lalu dengan selamatnya. Perkara-perkara simple macam ni yang kita perlu galakkan dalam design kita. Tu sangatlah. Baik. Wah, menarik untuk kita amati dan kita fikir-fikirkan bersama dalam kita mereka bentuk. Maknanya when you go for the universal design is actually telah mengambil kira beberapa komponen dalam masyarakat kita, tidak semata-mata OKU tetapi juga warga-warga yang memerlukan yang lain juga ya. Dan kalau kita lihat ya, kita bercakap memanglah kalau kita lihat aspek accessibility ini, kita melihat OKU fizikal kebanyakannya, tetapi sebenarnya kalau kita kembali semula kepada topik kita pada hari ini kan, accessibility versus COVID-19. Dalam era pandemik ini ya, kita lihat bencana kita kata dia bencana berlaku ya. Ujian, of course dia ujian daripada Allah lah, daripada our creator. Tetapi dalam pada kita ber-PKPD, ya, B dan D ya, diperketatkan dan bersyarat ya. Kita mungkin terlepas pandang ya golongan OKU ini. Dari aspek-aspek bagaimana prosedur kita membantu mereka, kita mungkin terlepas pandang mereka yang cacat pendengaran ya, yang mereka yang komuniti peka ya, rakan-rakan kita. Adakah mereka sampai message-message yang disampaikan tentang apakah amalan-amalan yang perlu kita buat untuk berhadapan dengan coronavirus ini, apa perkara yang kita perlu jaga, dan juga bagaimana mereka hendak pergi membeli barang di luar. WHO saya ingat ya, mereka yang paling terkesan dalam coronavirus ini adalah golongan OKU kerana mereka lebih terdedah dengan risiko kerana mereka sukar untuk menjaga jarak sosial ni, dan juga mereka tidak terpaksa menyentuh. Contohnya OKU cacat penglihatan, nak tak nak terpaksa dia pegang individu lain kerana siapa yang nak pimpin mereka ya. Betul. Siapa nak bawa mereka, bukan semua tempat dia familiar dengan tongkat dia, kecuali tempat yang mereka dah biasa, betul. Ya. Jadi bagaimana accessibility ini memainkan peranan semasa era pandemik ini? Saya minta panelis lah untuk komen tentang isu ini. Kalau ikutkan ya, sememangnya dari sejak zaman dulu lagi ya, sekali aibah, sekali pasir berubah. Ya, misalnya zaman 1830 masa kolera outbreak dulu. Perubahan yang positif yang kita dapat masa tu is better sanitation. Masa zaman era Spanish flu, perubahan positif adalah improve in transit system dan housing regulation. Masa zaman SARS pula tahun 2000, and upgrading in medical infrastructure. Dan masa tu keluarlah apps atau database supaya kita boleh map out kat mana disease ni. Jadi masa zaman COVID, sekarang ni zaman kita lah ni
dia punya impact dia boleh tahan sebab it has covered almost everybody, almost 100, I would say 90% of people globally. So memang banyak perkara berlaku. Dari sejak bulan awal tahun lagi, pihak Pertubuhan Arkitek banyak membincangkan perkara-perkara impact COVID-19 ni kepada masyarakat secara umumnya dan juga ada discussion impact pandemik ni kepada masyarakat OKU. So tak tahu nak kata apalah, memang sangat-sangat banyak. Saya nak tunjukkan slides pun bolehlah juga. Tapi mungkin sebagai Hikmah boleh ceritakan dulu. Okey, baik. Silakan Puan. Right. Kalau kita tengok accessibility ni bila-bila pun penting. Sebelum pandemik, tiada pandemik, semasa pandemik sekarang dan juga selepas pandemik ini nanti. Tapi bagi diri saya sendiri, program accessibility masih diteruskan walaupun dalam kekangan COVID-19 ni. Unit perkhidmatan OKU, UITM bersama Majlis Tindakan OKU Negeri Selangor misalnya menjalankan access audit di beberapa kawasan yang telah dikenal pasti dalam negeri Selangor. So kita masih menjalankan. Besar. Sebagai access auditor bagi tim tersebut, kita perlu membuat kajian lapangan. Kami keluar ke site dan tentulah kita kena patuh dengan SOP yang ditetapkan. Kalau kita lihat secara logik pula dalam era pandemik ni, masyarakat sepatutnya lebih berempati kepada OKU sebab masing-masing society tu dah boleh duduk di dalam kasut OKU sendiri. Betul. Betul. Semua dah jadi disable. Betul. Terperap dekat rumah kan. Ada muka. Tak boleh nak keluar berjalan, membelah sesuka hati. Sekolah pun bahkan ditutup dan pelajar perlu menjalani sesi pembelajaran secara dalam talian dari rumah masing-masing je. So bila kita tengok macam ni, kita boleh nampak ada banyak hikmah. Bukan hikmah Kamarudin ada banyak hikmah di sebalik COVID-19 ni. Bagi saya nampak ada segala bagai program dan perniagaan dalam talian menjadi trending terkini. Meeting online menjadi munasabah. Sebagai pendidik, sebelum COVID-19 lagi dulu, kami dah mula menjalankan blended learning. Lama dah, I ingat lebih daripada 7 tahun, 7 ke 8 tahun dulu. Tapi ada juga pensyarah yang tak selesa dengan blended learning. Blended learning ni adalah you jalankan kelas secara bersemuka dan juga ada masanya you jalankan kelas secara online. So blended. Dan ada yang tak suka jadinya dia menjalankan kelas secara konservatif lah, pergi ke kelas bersemuka. Yang banyak perkata tadi menjadi munasabah untuk kita buat dari rumah dalam talian. Work from home pun menjadi munasabah kalau dulu kita tak terfikir. Waktu ini juga terdapat lambakan webinar dan yang bagusnya webinar percuma. Dah tak tahu mana nak pergi. Education, information access tu. Yes, dan masa ni juga kita nak rebut peluang untuk timba ilmu dan juga untuk kongsi ilmu secara dalam talian ni, termasuklah penglibatan servis juru bahasa isyarat yang kita ada ni. Sangat bagus tahniah saya ucapkan kepada Masa dan banyak juga NGO lain yang dah buat servis juru bahasa isyarat dalam webinar. Bayangkan, kalau bukan sebab PKP ni, kita mesti sekarang ni tengah tempuh kesesakan lalu lintas. Sebab nak ikut seminar ni, bukan webinar, seminar ni macam mana kita nak pergi. Dengan kesesakan lalu lintas, dengan OKU-nya perlu menempuh halangan fizikal. So ada hikmahnya PKP. Baik, saya dapat cue untuk kita respon soalan-soalan daripada viewer kita supaya mereka tidak hampa dengan persoalan-persoalan. Saya ajukan soalan yang pertama dulu daripada Wan Najwa Wan Zohdi. Dia nak komen, pihak yang terlibat seperti designer dan arkitek perlu tahu ciri-ciri yang akan beri kesan kepada kebolehcapaian OKU secara realiti. Maka perlu ada perbincangan dengan pihak pemulihan seperti jurupulih cara kerja, doktor pemulihan
bagi membuat penilaian tempat-tempat yang terlibat bagi dengan pesakit kami yang OKU untuk mereka balik kerja atau sekolah dan terlibat dalam komuniti. Boleh respon? Saya setuju sangat-sangat. Misalnya beberapa projek yang saya buat, memang saya libatkan end user dan yang lain-lain juga seperti doctors dan advisors. In fact, parents. Bila kita buat sekolah, kita ajak parents to give feedback sekali. So memang perlu. Tapi tak semua projek yang ada bajet yang macam tu. But it is good. Saya sangat setuju kalau perkara-perkara ini berlaku. Jadi because of that, insya-Allah kalau dipermudahkan Allah, memang kami ada merancang untuk adakan training for all the architects whereby we invite all these various professionals to talk from their point of view about the built environment. Ya, because mungkin pendapat bagi seorang warga tua, pendapat dari seorang doktor atau pendapat dari seorang guru atau pendapat dari seorang accountant ke even makcik-makcik, tak apa, because dia ada dia punya own experience dia sendiri. But also bear in mind we may not be able to satisfy everybody. Yeah. But as much as possible kita perlu terapkan universal design at least to start with, and then eventually it becomes inclusive design where you design everything must be from the heart. If you design just for the sake of nak fulfill client punya requirement, saya rasa tu tak kesampaian design tu. Kita mesti penuh ikhlas bila kita buat satu-satu design tu. Dan kita mesti memikirkan yang mengguna ni siapa. Walaupun tempat tu bukan khusus untuk OKU, tapi kita kena sediakan juga untuk mereka. Dan that's why saya cadangkan tadi, even dari university level, students perlu melalui simulasi-simulasi supaya mereka lebih memahami tentang masalah yang dihadapi oleh OKU. Mungkin Puan Hikmah nak menambah? Okey, kalau kita tengok OKU ni, selalu orang kata mana kau ada nampak OKU? Mana kau nampak OKU dekat bandar? Bila ada OKU naik bas? Bila? Okey, memang ada tapi tak ramai. So bila perkataan-perkataan ataupun statement tersebut diungkapkan dari seorang regulator katakan, so kita pun terfikir, alamak, masih lagi kita berkisar kepada awareness tadi. Termenung saya dengar. Sebab, okey, tapi ada kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa sesuatu tempat tu, kalau you boleh nampak OKU berkerusi roda, maknanya tempat tu accessible. Dan kalau you tak nampak, yang macam saya kata tadi, orang kata mana kau nampak OKU, maknanya tempat tu memang tidak accessible ataupun tidak mencapailah tahap accessibility yang kita perlukan. Dan juga OKU kita kata tadi macam saudari Najwa kata tadi, mungkin tempat rehab center atau hospital, biasanya yang itu memang dah ada orang yang kita panggil specialist untuk design. Tapi sebenarnya bukan hanya pada tempat tersebut yang kita perlukan, tetapi keseluruhan tempat-tempat awam. Okey, saya ambil satu contoh. Okey, sebab saya ada terlalu banyak pengalaman dengan OKU. Cerita saya. Kami masuk ke sebuah masjid yang baru renovate baru, okey, dan masuk ke dalam toilet OKU. Okey, so research participant saya, dia masuk tu dan dia bersungguh-sungguh nak menunjukkan, dia nak demonstrate bagaimana dia transfer daripada wheelchair ke mangkuk WC, kita panggil mangkuk tandas. So saya pula yang jadi takut sebab perletakan grab bar dia jauh, jauh, dan partisipan saya ni bersungguh-sungguh nak tunjuk sampai saya boleh nampak punggung dia, dan saya dah kata cukuplah dulu sebab saya takut awak jatuh. Tapi kesungguhan dia tu buatkan kita rasa
ada sesuatu yang dia nak tunjukkan dan ya, aku kena tengok. So dia bersungguh sedaya upaya nak pakai Grab tu untuk transfer. So bila kita kata, bila kita ajukan perkara ini kepada pihak yang bertanggungjawab, kan? Ada yang kata ini bangunan lama, kita tak masa tu tak tengok accessibility. Tapi masalahnya yang saya cakap tu adalah bangunan yang baru diubah suai. Okay. Mengingat bila cerita ni saya teringat satu masjid di ibu kota bandar tau, bandar. Saya menghadiri satu sesi di tengah bandar. Saya tak sebutlah namanya. Dan saya dapati, Masya Allah, kalau saya tak ambil wuduk daripada rumah, kalau saya tak bersedia ataupun saya tak bawa spray wuduk, macam mana agaknya saya nak melakukan ablution itu dan macam mana saya nak pergi ke tandas. Kerana Masya Allah curamnya, na'udzubillah, memang saya bahaya. pun very is not even 90 degrees, dia sebenarnya I would say 90 degrees lah. Boleh dikata 90 degrees. Jadi dah lah 90 degrees, panjang pula tu. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang perlu kita lihat lah kan. Baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya ya. Masa pun dah 12.20 sekarang. Saya Aklam ya, saudara Aklam Jafri ni adalah merupakan seorang OKU pendengaran ya. Dia ada dua soalan. Satu, kebanyakan kemudahan bangunan masih belum ada kelengkapan peralatan keselamatan OKU. Contohnya RAM untuk OKU fizikal, alat kecemasan kebakaran dengan bunyi lampu flash. Ini khas untuk OKU pendengaran ya. Yang amat sesuai untuk semua termasuk OKU pendengaran dan warga emas, kurang daya pendengaran dan penglihatan. Jadi dia kata di sini diwajibkan semua bangunan lama dan baru mempunyai akses ini. Apa perancangan kita masa depan? Ini adalah harapan-harapan OKU lah agaknya. Tapi saya kira sebab panelis yang kita jemput pada hari ini adalah untuk memberikan buah pandangan dan mereka bukannya policy maker ataupun implementers yang akan melaksanakan perkara-perkara ini. Hanya kita bawa dalam perbincangan kita untuk kita fikirkan bersama kalau ada sesiapa audiens kita, viewer kita yang mendengar daripada pengguna dasar ataupun implementers ataupun local authorities atau yang sewaktu dengannya boleh mengambil idea-idea ini, perbincangan-perbincangan ini untuk dimasukkan dalam agenda-agenda mereka lah, harapan kita ya. Dan soalan beliau yang kedua, kini pelajar OKU pendengaran menghadapi masalah iaitu kuliah. Ya, kuliah dalam talian. Ini amat menyukarkan, tidak cukup jurubahasa, isyarat dan keperluan permintaan pelajar di IPT. Bagaimana agaknya nasib mereka ya. Jadi kita tak nak aspek-aspek ini nanti menyebabkan mereka terganggu emosi macam kata Puan Hikmah tadi ya. Dia ada psycho-emosi efek yang menyebabkan mereka jadi macam low motivation untuk meneruskan pengajian dan sebagainya kerana kekurangan-kekurangan perkara aspek-aspek ini. Ya, dan juga saya ingat seorang sahabat saya, dia sepatutnya calon PhD ya, dalam specialized in mathematics. Dah lepas pun Viva, tetapi oleh kerana keadaan dia seorang OKU fizikal ya, kerana masalah keuangan, kerana struktur prasarana, infrastruktur, physical environment yang menyebabkan dia sukar untuk sering bertemu dengan supervisor itu dan kekangan-kekangan lainnya bertubi-tubi menyebabkan dia terpaksa berhenti. Sedangkan dia dah nak habis dah proses PhD dia. Jadi kita tak mahu. Alright. Okay. Anak saya autistik ya. Jadi kita tak mahu perkara-perkara yang sebegini mencacatkan proses pembelajaran mereka untuk mendapat satu kualiti hidup yang baik ya. Jadi mungkin komen daripada panel kita, ada apa-apa nak komen? Saya rasa bagi apa yang sebagai Hikmah tadi ada mention kan, this is actually a job opportunity. Itu satu perkara. Bila tak cukup bila tak cukup guru bahasa isyarat, masa tangilah kita offer our service to be a jurubahasa isyarat sebab banyak webinar ni online kan. I think this is an excellent example. I think setiap webinar should have jurubahasa isyarat. Sangat penting bagi pendapat saya. Dan
frankly masa era pandemik ni banyak positif sebenarnya yang terbuka. Kita ambilkan benda yang negatif tu, kita turnkan itu benda-benda yang positif. Bagi pelajar-pelajar yang menghadapi masalah kuliah dalam talian tu, itu memang perlu dibincangkan dengan pihak universiti. Mungkin Sufai Hikmah boleh ceritakan sedikit. Okey, baik. Saya ambil tentang masalah student OKU pendengaran ya dalam menghadapi dalam kuliah atas talian. So unit perkhidmatan OKU UiTM juga ada mengeluarkan guidelines ya kepada amalan terbaik yang kita boleh gunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. So kalau khusus untuk OKU pendengaran, antara amalan terbaik itu adalah dengan menggunakan sistem chat yang lebih berkesan. Okey, bukannya kuliah tu mesti jadi standing lecture macam kita bercakap secara live begini. Okey, walaupun saya pun tak sure ini kita panggil face to face ke tidak. Dia secara online, tapi maksud saya face to face tu adalah live. So kalau tak ada bantuan jurubahasa isyarat, sememangnya pelajar OKU pendengaran tak dapat apa yang hendak disampaikan. So salah satu cara adalah gunakan WhatsApp, gunakan Telegram untuk discussion. Sebab bila discussion, katakanlah you bagi sesuatu isu, bila discussion dijalankan dalam WhatsApp, dia tidak menggunakan internet data internet yang banyak. Dia berbanding dengan penggunaan online secara begini. Okey, dan benda tu boleh tersimpan, maknanya discussion kita boleh tersimpan dalam WhatsApp dan Telegram. Dan lebih baik lagi kepada Telegram, sebab Telegram kita boleh tengok informasi-informasi yang sebelum kita join grup tu. Dan storage-nya besar Puan Hikmah Kalau WhatsApp kita masuk hari ni, yang semalam punya kita tak tahu. Kan? Tapi Telegram you boleh scroll atas lagi, so you boleh tahu apa yang lecturer ajar. Baik. Dan juga menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah. Dan yang ketiganya, sediakan video pengajaran yang mempunyai sari kata. Okey, sari kata itu penting. Dan dalam bentuk visual juga. Caption. Dan juga yang terakhir sekali, perbincangan atas talian secara langsung boleh dilakukan. Sebab bukan semua pelajar itu adalah pelajar OKU pendengaran. Tetapi disokong dengan sistem chatting. Baik. Disokong dan juga kaedah pengajaran kenalah lebih kreatif Dan soalan seterusnya daripada Musafir Mindai, ayah su kita. Persoalan isu akses berkait rapat dengan diskriminasi sehingga terkait pula dengan soal-soal kesihatan fizikal dan mental. Sejauh mana perundangan mampu menjadi penyelesaian kepada perkara ini? Mungkin ini kena tanya pakar undang-undang ni ayah su. Lain kali kita kena panggil pakar undang-undang ataupun ada sesiapa panel kita nak ulas mungkin dari aspek lain mungkin. Okay. Ada? Saya ulas sedikit ya. Okay, walaupun saya bukan seorang pakar perundangan, bukan dari bahagian perundangan. Okay. Kalau kita tengok kenapa berlakunya diskriminasi terhadap dalam polisi, dalam facilities kepada OKU, dia berkait rapat dengan recognition. Okay, dalam social justice ada juga recognition theory. Maknanya penyedia polisi ataupun penyedia desain ataupun reka bentuk tidak cukup, tidak recognize yang OKU ni adalah sama juga hak dia sebagai pengguna lain, dan dia adalah salah seorang daripada citizen, salah seorang daripada warga negara, yang perlu menerima hak tersebut. So bagaimana kita nak memberi recognition, nak recognize OKU tadi? Berbalik kepada isu awareness. Semuanya berbalik kepada isu awareness. Mungkin kita katakan isu awareness ni dah lapuk. Okay, macam pada 3 hari bulan hari OKU sedunia, saya dengar daripada Puan Faisal, dia katakan
sedari tahun 80 lagi diorang dah approach stesen TV untuk buat awareness program, iklan ke apa ke, tapi benda tu sebenarnya kena berterusan. Sebab kita ingat generasi masa tu mungkin sekarang ni dah tua atau mungkin sekarang ni dah tak ada. So iklan-iklan tu yang you tengok dalam TV tu dia kena berterusan, dan janganlah kita pakai iklan tahun 80-an tadi kan. Kita keluarkan iklan-iklan baru lagi. Dan mungkin pihak NGO boleh bekerjasama dengan pihak media kan. Dan saya rasa kita amat bertuah kerana kita sekarang telah mendapat Adi Barazi yang juga mengurusi bernama, dan atas kapasiti beliau saya rasa telah putus kah? Putus. Okay. Putus kejap ya. Jadi saya kira atas pelantikan beliau, beliau telah cuba untuk mengetengahkan isu-isu OKU dan menggunakan medium komunikasi ini untuk mengimarahkan lagi isu-isu OKU di agenda arus perdana. Dan kita dapat lihat macam mana sambutan Hari OKU di Bernama telah dilaksanakan baru-baru ini ya. Dan juga kita boleh melihat MPs dan juga menteri-menteri ramai yang telah mengucapkan selamat Hari OKU, melihatkan suasana cakna itu semakin positif ya. Kita harap dia lebih baiklah insya-Allah. Soal Puan Mumtazah ada nak tambah ke? Ya, saya pun rasa awareness ni patut juga mula daripada sekolah. Ya. Tapi mula daripada ibu bapa tu sendiri. Kalau kita ada anak OKU atau diri kita sendiri OKU, saya rasa kita sendiri yang mengenengahkan isu ni kepada pihak-pihak sekolah. Kita ajak PIBG buat program awareness. Banyak, sebab anak saya sekolah menengah memang tiap-tiap tahun saya buat program awareness OKU. In fact saya bawa wheelchair ke sekolah, budak-budak ni guna wheelchair, memang terperanjat dok, memang they were happy, they get to experience using the wheelchair. Then they realise that the corridor at their school tu punya slope asyik masuk ke dalam parit. So those kinds of little things tu yang make a big difference kepada anak-anak kita. Memang anak-anak kita memang patut dari awal. Dan kalau kita ada anak-anak, kalau kita ada program yang mana di luar, kita ajak anak kita pergi ke program-program itu semua. Jangan asyik nak fikir nak pergi shopping saja. Ya, tapi kita ajak anak kita kepada program-program awareness, program OKU, autism ke OKU, Down syndrome, OKU, cerebral palsy dan sebagainya. Saya kira ini menjawab soalan Encik Muhammad Huzairi Haji Ahmad ya, yang dia katakan kena bermula daripada sekolah lagi, preschool lagi, dan ya saya rasa maksud dia di sini mungkin dijadikan sebagai silibus mungkin ya. Jadi anak-anak kita pun dah terdedah dengan perkara-perkara kebaikan, dan of course memang kita perlu melentur daripada rebung, daripada rumah perkara-perkara tentang kesedaran OKU ini. Dan saya rasa masa pun dah mencemburui kita ya. Banyak perkara yang kita nak bincang tapi masa agak terhad. Saya kira kita dah sampai ke penghujungnya. Jadi saya mungkin nak meminta panel-panel kita untuk membuat conclusion lah ya. Accessibility memberikan harapan dan kehidupan mungkin ya. 1-2 minit daripada setiap panel. Silakan. Sebenarnya ikutkan saya ada nak share screen, tapi sebab masa tu cemburu kan, jadi saya share dia punya rumusan sajalah. Ya. Okay, a very quick one. Budaya kerja dari rumah di pejabat, bekerja di pejabat secara amnya dan perkara ibadah. Banyak impact pandemik ni kepada accessibility, tapi secara rumusannya impaknya adalah satu, ianya kalau kita boleh berusaha, kalau kita fikirkan, ianya boleh meningkatkan kualiti hidup kita dari segi kesihatan dan kebersihan. Kita tengok, kita ikut SOP dan sebagainya, kesihatan perlu dijaga, cuci tangan, pakai sanitizer.
dan rata-rata bagus. Jadi orang lebih sihat. In fact semalam saya pergi hospital, doktor kata 80% patient tak datang. Dia kata pengurangan yang mendadak bagi pesakit-pesakit yang datang ke hospital. Really, to me that was very very surprising lah. I got this from a pediatrician yesterday. Dan perkara kedua, peningkatan quality access dari segi jarak, sama ada dari segi access distance, access the width of the road, facility dan mengurangkan halangan. Halangan ni dari segi bukan saja dari segi digital, juga dari segi medical. Jadi people now are more aware of how to reach the other side better. How to make it even better, to improve the access. People are more aware sekarang ni. 3, menggalakkan penggunaan teknologi, automation dan digital access. Kita pakai Zoom meeting, jadi dah tak perlulah, mungkin Viva dah tak perlulah pergi ke universiti lagi ya, just go online saja. Atau all discussions can now go online, kita duduk kat rumah kita dah boleh bekerja and earn money. Lagi perkara keempat, pihak berkuasa tempatan dan perancang bandar perlu memikirkan cara untuk mengurangkan kesesakan dan kepadatan tinggi, maknanya kesesakan lalu lintas. Because bila dah tak ada orang bergerak sekarang ni, mainly ramai yang work from home, bas-bas kita dah kurang sesak, tapi kita kena ingat bus is a confined space yang mana kontak tu akan lebih ketara. So design tu nak kena ubah sikit lah. Mengurangkan kesesakan internet, especially ya, kita sekarang ni berapa jam ni pun sekali-sekala terputus-putus je dengan Puan Hamidah, line tak clear, terputus line. So memang need to improve internet access so that everybody has access to information. Dan last sekali, menerapkan reka bentuk bangunan yang lebih selesa, lebih luas, bersesuaian dengan norma baru, dengan sistem pengudaraan pencahayaan yang lebih baik. Sebab orang kata kalau nak matikan kuman, berdiri je kat matahari. Yelah, that means tingkat-tingkat kita kena perlu banyak matahari masuk lah. Lepas tu mungkin dilengkapi dengan automation for less touch environment. So actually banyak perkara-perkara positif that comes out from PKP, that comes out from pandemic. Betul, ianya sedih kita the first 3 months macam okay, and after that kita see the impact economically, socially, mentally. Tapi kalau kita bertahan, insya-Allah kuatkan iman, kuatkan kesabaran kita nampak there is actually a light at the end of the tunnel. So gitulah. Baik. Puan Hikmah. Okey, kalau kita tengok accessibility, harapan dan kehidupan. Okey, accessibility secara fizikal tadi merupakan satu faktor utama ya, ataupun key contributory factor yang menyumbang kepada social sustainability. Dan apakah itu social sustainability dalam mencapai pembangunan mampan ataupun pembangunan lestari, sustainable development. Okey, kalau kita tengok 3 elemen yang patut diberi perhatian, sebab kita nak cakap tentang harapan dan kehidupan tadi. Okey, 3 elemen yang patut diberi perhatian dalam pembangunan mampan adalah dari sudut ekonomi, economic sustainability, dari sudut environmental sustainability, dan yang ketiga yang paling kurang sekali diberi perhatian adalah dari sudut social sustainability. Okay, so accessibility ini dilihat lebih kepada memenuhi keperluan hak asasi manusia yang sepatutnya menjuruskan kita kepada masyarakat inklusif, tak kira sama ada kita OKU atau bukan OKU, tanpa pengecualian, tanpa diskriminasi, yang membolehkan setiap kita untuk mengambil bahagian, menyertai, participate dalam masyarakat tanpa sebarang halangan atau barriers, dan seterusnya membentuk masyarakat sejahtera. Okey, masyarakat sejahtera. Pembentukan masyarakat sejahtera pada hari ini dijangka akan dapat melahirkan generasi yang sejahtera seterusnya. Sebab itu kita katakan sustainability tadi. Dan tema Hari OKU Sedunia tahun ini ya, membina kesejahteraan OKU mendepani perubahan. So kita tengok perubahan yang macam mana yang kita perlu lakukan. Saya tak pasti adakah masa kita sudah cukup, mungkin kita perlu ada satu sesi untuk tengok apakah perubahan yang boleh kita lakukan. Bagaimana Puan Hamidah?
macam ni tadi? Nak tambah sesi? Tak, maksudnya kalau saya nak terangkan sikit ataupun nak sentuh sikit tentang perubahan yang mana Silakan. nak kaitkan dengan 1 minit. 1 minit. 1 minit. Okey, 1 minit tak cukup. Maknanya kita ada perlu sesi lain lagi. Part 2. Bahagian kedua. Okey, bahagian kedua. Okey, tapi saya ingin tekankanlah bahawa kita perlu ada advokasi. Tapi advokasi ni bukan sahaja advokasi kepada OKU, tapi advokasi ataupun support dan sokongan daripada OKU kepada yang bukan OKU. Okey, sebab masyarakat perlu mengenali OKU, perlu ada interaksi secara langsung dengan OKU untuk faham keperluan akses OKU dan sebagainya. So, pernah tak kita nampak OKU penglihatan nak melintas jalan, okay, dalam hati kita rasa nak tolong tapi kita tak tahu macam mana cara kita nak approach individu tersebut. Dan sekarang kita tengok banyak juga NGO dah muat naik video dalam YouTube ya, tunjukkan cara macam mana nak bantu OKU penglihatan, dan ini adalah satu usaha yang sangat baik. Dan bagaimana pula kita nak menolong tolak kursi roda, nak tolong transfer OKU berkursi roda, nak masuk keluar kenderaan dan sebagainya. Okey, kita tak nafikan ya bahawa majoriti masyarakat kita rasa asing dengan OKU sebab memang kita tak ada exposure. Okay, kerana apa? Kerana tak didedahkan dengan pergaulan OKU tu sejak daripada awal tadi, bagaimana yang Akhidat Mumtazah terangkan. Okey, dan saya pernah berpesan kepada adik-adik OKU penglihatan dalam webinar minggu lepas kot yang saya sertai dari peserta. Saya kata bagusnya kita aktif dalam berpersatuan sesama OKU. Contohnya dalam Persatuan Pertis, Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam gitu kan. Tapi jangan lupa sebagai OKU, kita ni bertanggungjawab untuk bawa diri kita keluar dari kepompong atau circle OKU sahaja. Okey, mungkin ada program yang boleh dianjurkan oleh Pertis contohnya untuk sama-sama memberi sokongan tadi, advokasi kepada ahli masyarakat lain untuk memahami OKU dengan lebih dekat. Dan bagi masa sendiri ya, okey, saya juga adalah penasihat accessibility masa dan kita turut sama merangka program lawatan muhibah, okey, bersama pucuk pimpinan masa. Maknanya kita kena keluar, okey, OKU kena keluar untuk mengetengahkan isu-isu accessibility kepada badan kerajaan dan bukan kerajaan. Dan dari situ jugalah kami berkesempatan untuk berkenalan dengan DR Mumtazah, okey, di PEM dan membuat lawatan dan seterusnya memanjangkan hubungan kerjasama kita untuk mengadakan webinar pada kali ini. Baik. Itu dia. Kita mendengar kupasan-kupasan yang begitu menarik dari segi teorinya, dari segi kajiannya, dari segi teknikalnya, ya, daripada perspektif arkitek, pensyarah, dan juga surveyor, dan juga kita kaitkan dengan isu-isu semasa yang kita biasa hadapi bagi golongan OKU dalam isu accessibility ini, ya. Jadi saya kira kita nak bersembang lebih panjang lagi, tapi itulah kita ada masa yang terhad dan saya ingin membuat sedikit kesimpulan lah ya daripada sesi kita pada hari ini, betapa pentingnya kita melihat isu accessibility ini untuk tidak meninggalkan golongan OKU ini terkebelakang berbanding dengan orang yang bukan kurang upaya, bagi memberikan mereka equal rights, equity dalam menghadapi kehidupan sehari-harian, dan mereka juga mampu untuk mendapat pendidikan sama seperti kanak-kanak yang lain, pekerjaan, bagi mempertingkatkan aktiviti ekonomi mereka supaya mereka tidaklah asyik dikaitkan dengan kemiskinan, kelompok kemiskinan yang akhirnya menjadi beban kepada negara untuk asyik menerima bantuan dan sebagainya. Jadi kita nak satu program jangka panjang yang boleh memberi kualiti hidup yang baik kepada golongan OKU ini agar mereka boleh membina kesejahteraan, merasai kesejahteraan itu untuk mendepani perubahan yang seperti mana tema Hari OKU pada tahun ini, ya. Baik, dan satu aspek yang saya kira kita juga perlu ambil perhatian ialah aspek kecemasan apabila berlaku bencana. Baru-baru ini berlaku amaran kebakaran di Parlimen, ya. Jadi kalau ada isu-isu yang sebegini, kita
mungkin terlepas pandang bagaimana prosedur menyelamatkan, macam mana jalan keluar bagi golongan-golongan ini. Contohnya OKU berkerusi roda. Kalau semuanya tangga, siapa yang keluar selamatkan diri dulu? Pastinya kita ini ketinggalan ya. Mungkin orang terlupa pun. Kita tak tahu. Mudah-mudahan tidaklah. Saya harap masyarakat kita semua prihatin ya. Jadi saya terpaksa berhenti di sini. Sebelum kita berakhir, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada arkitek Mumtazah atas kesudian beliau untuk hadir bersama-sama kita, juga kepada Surveyor Puan Hikmah yang sudi melapangkan masa untuk bersama-sama dengan masa. Juga tidak dilupakan jurubahasa kita ya, adik Asmah kita yang sudi menerima jemputan kami walaupun di saat-saat akhir ya, untuk tidak meninggalkan, to be inclusive with our friend yang deaf di luar sana ya. Terima kasih banyak kerana bersama-sama kami dan begitu aktif memberikan soalan-soalan dan juga memberikan komentar-komentar, dan kami amat berbesar hati. Dan juga mewakili pihak masa, saya ingin memohon maaf atas apa jua kekurangan, keterlanjuran sekiranya terkasar dalam sepanjang saya mengendalikan sesi forum kita pada hari ini. Dan saya harapkan semoga apa juga yang kita bincangkan akan mendapat manfaat dan juga boleh diambil poin-poin yang penting kepada golongan-golongan yang tertentu, kalau ada penggubah dasar, local authority, implementers dan sebagainya. Dan juga rakan-rakan OKU yang lain, sama-sama kita advocate ya. Apabila kita dipanggil mesyuarat ataupun bersama-sama terlibat dalam akses audit, lahirkanlah isu-isu yang kita bincangkan ini agar suara-suara kita lebih didengari dan ada perubahan yang bakal berlaku. Ya, insya-Allah kita harapkan. Baik, untuk itu saya sudahi. Sebelum itu, masa juga akan mempunyai beberapa sesi lagi forum ataupun intellectual discourse seperti ini di masa-masa akan datang, dan kami, saya nak war-warkan untuk program yang seterusnya. Kami masih lagi nak mendapatkan setujuan rakan-rakan kita di ASEAN countries untuk melihat an overview of PWDs during the pandemic. Dan kita harapkan program ini akan dapat kita laksanakan insya-Allah di minggu yang akan datang. Kami akan war-warkan dalam page book kami. Terima kasih dan teruskan menyokong kami di masa Malaysian Spinal Injury Advocacy Association dan ke arah masyarakat inklusif. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyambut Hari OKU. Selamat Miss. Ada semua.